Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam madani. Bertemu lagi kepada anak-anak murid yang berada di luar sana. Jadi pada hari ini bersama lagi dengan Cikgu Ismi JTIKS untuk kita membincangkan tajuk berikutnya, iaitu dalam bab 9 ya, subtopik yang terakhir, iaitu 9.4 hubung kait jenis permukaan objek dengan penyerapan dan pembebasan haba ya. Okey, jadi sebelum itu seperti biasa kita dengarkan dulu iklan. Okey, baik. Seperti biasa, kepada mereka yang ada buku teks ya, kita sambung ya, iaitu bab 9 ini, muka surat 216 ya, 216. Okey, jadi sebelum itu, mari kita imbas kembali apa yang telah kita pelajari sebelum ini berkenaan dengan haba ya, iaitu kalau kita lihat soalan yang ada ya dalam bahagian itu, iaitu 9.3, apakah yang berlaku pada isi padu air semasa pemanasan kan. Jadi untuk itu mari kita lihat buku amali ya, buku amali. Okey. Okey, ini yang dibincangkan pada kelas sebelum inilah ya, iaitu bagaimana kita melihat ya pergerakan ya. Apakah yang diperhatikan dalam aktiviti B bagi pengaliran haba secara perolakan. Jadi sebelum itu kita juga telah bincang bagaimana haba itu dapat bergerak melalui beberapa kaedah kan dalam tajuk subtopik iaitu pengaliran haba. Okey, jadi pada kelas yang sebelum ini, apabila haba itu bergerak menerusi medium pepejal ini pepejal lah Okey, ini pepejal. Itu dikenali sebagai kondaksi kondaksi, iaitu apabila kita panaskan bahagian ini, dia haba ini akan mengalir. Okey, jadi kita lihat di sini kita lekatkan paku tekan kan. Paku tekan yang dilekatkan dengan apa ni? Dengan lilin. So lilin di sini akan mencair terlebih dahulu. Jadi bermaksud paku A akan jatuh dulu, kemudian paku B dan akhir sekali paku C. Ini maksudnya haba bergerak menerusi rod kuprum ini daripada dipanaskan ini ke belakang. Jadi sebab itu kalau kita pegang bahagian ni, kita pegang bahagian ini, dia akan terasa panas lah. Itu maknanya haba bergerak melalui rod kuprum kan. Jadi paku tekan berlebar A jatuh terlebih dahulu, diikuti dengan B dan C. Okey, ini ialah dikenali sebagai kondaksi iaitu mediumnya ialah logam Okey. Okey, bagaimana dengan perolakan? Okey, perolakan di dalam cecair kan. Apabila kita panaskan di sini sudah pasti bahagian bawah ni akan panas terlebih dahulu kan, dipanas terlebih dahulu. Jadi dia akan naik ke atas dia membuat satu pusingan macam ni lah. Okey, seperti ni lah dia naik di kiri dan dia naik di kanan. Maksudnya dia bergolak-golak lah. Sebab itu kita nampak air dia gluk. Begitu kan. Jadi oleh kerana kita tak nampak pergerakan itu sebab air berwarna tiada warna kan, jernih kan. Jadi maka kita letakkan hablo kalium manganat iaitu yang berwarna ungu kan. Jadi kita akan nampak pergerakan yang warna ungu tu. Beginilah. Dia bergerak begini. Dia naik atas, dia turun bawah, dia naik atas, turun bawah. Okey, itu dikenali sebagai perolakan di dalam cecair. Okey, bagaimana perolakan di dalam gas pula? Perolakan dalam gas, okey, kita dapati asap ni asap rokok ni sepatutnya naik ke atas. Kan, apabila kita panaskan di kawasan sebelah ni, oleh kerana kawasan ni panas, dia naik ke atas. Jadi tekanan di bahagian sebelah kiri ni lebih rendah. Kan, jadi asap ni kita akan dapati dia turun ke bawah. Dia pergi ke begini. Gitu. Macam ni. Kan? So ini kita nampak dengan jelas. Jadi bermaksud apa? Bermaksud udara panas itu, udara panas itu dia akan bergerak ke atas pada hakikatnya. Tetapi oleh kerana di sebelah kiri ini tekanannya lebih rendah berbanding ini, jadi kita akan nampak. Sebab kita tak nampak pergerakan angin. Tak nampak kan? Tapi dengan adanya asap, maka kita boleh tahu arah pergerakan angin. Betul kan? Okey. Sama lah kalau kita duduk tepi pantai kan. Tepi pantai, okey, ada pokok kelapa kan. Kalau kita berdiri di sini kan, kita nak tahu angin tu, memang kita terasa angin. Tapi apabila ada pokok ataupun daun ni daun kelapa ni, kita nampak dia tertolak ke tepi, mengiyakan lagi.
Kita mengesahkan bahawa angin bergerak daripada laut ke daratan. Sebagai petunjuk lah kan. Okey, jadi dalam eksperimen ini, perolakan dalam gas ini kita dapati bahawa asap itu sebagai petunjuk. Kita boleh tahu arah angin yang bergerak. Okey, kemudian sinaran. Sinaran ini ialah medium yang ketiga ataupun kaedah yang ketiga. Sinaran itu maksudnya contoh kita merasakan panas cahaya matahari. Sebab cahaya matahari itu bergerak menghantarkan haba, dan kita boleh rasa. Kita tak nampak tapi kita boleh rasa. Jadi seperti begini lah. Kita letakkan mentol di dalam balang, kemudian kita pegang di bahagian luar ini, kita akan rasa haba, kan? Jadi tapak tangan terasa panas, Okey, jadi sebelum itu untuk kita mengelakkan jadi medium udara di dalam ini, kan? Jadi sebab itu kita kena buang udara ni. So buang tu bagaimana? Ini dah singkirkan semua udara di dalam balang kaca menggunakan pump vacuum. Jadi maknanya dalam ni kosong dalam ini kosong. Okey. So bila kosong memang kita pasti bahawa haba tu daripada mentol tu dia bergerak tanpa melalui apa-apa medium, tapi kita boleh rasa panas di bahagian luar. Itu mengatakan sinaran, kaedah sinaran. Okey, nyatakan medium yang membenarkan pengaliran haba secara kondaksi. Kalau kondaksi hanya melalui pejal, tetapi kalau perolakan sebab ada melalui cecair ataupun gas, Okey, terangkan apa berlaku kepada zarah-zarah. Apa berlaku pada zarah-zarah yang berada di dalam rod cuprum dalam aktiviti A. Kita dapati bahawa apabila kita panaskan, kan, zarah-zarah itu dia menyerap tenaga haba dan bergetar. Macam kita lah kan, kalau duduk dalam kelas, kalau panas kan kita rasa rimas ataupun rasa nak bergerak. Tak ada orang yang tidur lah, duduk senyap, tak ada kan. Okey, jadi apa berlaku bila bergetar, dia akan berlanggar. Okey, dan zarah-zarah bersebelahan dan haba dipindahkan, kan. Jadi haba mengalir dari hujung yang panas. Okey, ini hukum alam hujung yang panas ke hujung yang sejuk. Dia bukannya daripada sejuk ke panas, tetapi dari panas ke sejuk. Bermaksud dari panas itu dia bergerak aktif. Dia bergerak. Jadi dia akan bergerak ke kawasan yang kurang aktif, iaitu yang sejuk. Okey, boleh Okey, seterusnya terangkan pemerhatian dalam aktiviti B. Okey, B yang tadi kita dapat flow dia beginilah. Sebenarnya haba itu dia bergerak naik ke atas, panas, bila sejuk dia turun ke bawah. Naik panas, panas dan turun ke bawah. Apabila benda air dipanaskan, benda air itu mengembang. Yes, bila panas dia kembang, kan? Bila kembang dia jadi kurang tumpat. Jadi bila kurang tumpat dia naik ke atas, jadi benda air yang sejuk lebih tumpat. Jadi sebab itu kita lihat aircon dia akan dipasang di bahagian atas semua. Kan kita tak jumpa aircon pasang di lantai, di bawah, kan? Tidak ada. Sebab apa? Sebab aircon dia mengeluarkan haba yang sejuk. Jadi bersejuk ni dia berat. Jadi berat ni perlulah daripada atas, kan? Dia akan pergi ke bawah. Jadi maknanya dalam bilik itu semuanya akan sejuk. Bayangkan kalau kata aircon tu letak di bawah. Jadi bahagian atas akan panas dan bahagian lantai saja akan sejuk. Sebab udara sejuk dia tidak akan naik ke atas. Betul kan? Okey, baik. Okey, jadi arus perolakan terhasil. Okey, jadi pergerakan yang membanding bezakan kurang ketumpatan itu, perbezaan ketumpatan itu menyebabkan dia berolak. Dia bergerak. Okey, baik Jadi mengapakah colok digunakan? Okey, jadi untuk membolehkan colok itu ialah mengeluarkan asap tadi lah, kan. Dia mengeluarkan arus perolakan, dilihat dengan jelas, Nyatakan jenis pengaliran haba yang tidak memerlukan sembarang medium. Maknanya konduktor ke, perolakan ke. Jawapannya ialah sinaran. Sinaran dia tak perlu apa-apa medium. Dia tak perlu pepejal, dia tak perlu cecair, dia tidak perlu molekul udara. Okey, dia hanya tidak ada apa-apa, maka dia akan sampai. Itu sinaran, Jadi definisikan pengaliran haba secara sinaran. Okey, jadi pengaliran haba dalam bentuk gelombang elektromagnet. Okey, tanpa memerlukan apa-apa medium, Jadi mengapakah pengaliran haba secara kondaksi atau perolakan tidak dapat berlaku dalam vacuum? Okey, kenapa? Pengaliran haba secara kondaksi dia memerlukan logam, kan? Dan perolakan dia memerlukan cecair ataupun gas. Yang kedua-dua kaedah ni memerlukan medium, Okey, kerana apa? Kerana vacuum tidak mengandungi zarah-zarah. Dalam vacuum mana ada apa-apa? Kan udara pun tak ada, kan? Untuk pengaliran haba secara kondaksi dan perolakan. Okey, Okey, soalan nombor 8 ni. Haba menyebabkan suhu bahan naik. Apakah perbezaan antara haba dengan suhu? Okey, tengok apa perbezaan antara haba dan juga suhu, kan? Dua-dua ni ada kaitan. Okey, haba ialah kuantiti tenaga.
ya dalam satu bahan. Haba merupakan suatu bentuk tenaga, haba tenaga dia suka dalam unit joule. Jadi suhu ialah, okay, lihat suhu ialah darjah kepanasan dan kesejukan. Maknanya suhu adalah medium untuk, bukan medium maksudnya untuk mengukur sama ada panas atau sejuk, dan unitnya adalah Kelvin ataupun Celsius. Kelvin disimbolkan sebagai K dan Celsius disimbolkan sebagai C. Ada tanda bulat di tepi kan. Okey, jadi haba mengalir dari kawasan yang bersuhu tinggi, yes, ke kawasan yang bersuhu rendah kan. Maksudnya yang agresif kepada yang kurang aktif ya. Okey, jadi kesimpulan haba mengalir secara kondaksi dalam pepejal, secara perolakan melalui bendalir ya, dan secara sinaran melalui vacuum. Okey, boleh ya. Okey, mari kita lihat aktiviti berikutnya, pengenalan haba dalam fenomena alam. Okey, jadi kita lihat bahawa di dunia ini ada fenomena-fenomena alam yang berkaitan dengan perubahan tenaga tadi, penurunan tenaga haba tadi. Okey, kita lihat pada bayu laut. Okey, bayu laut. Nama lagi bayu laut maksudnya angin daripada laut. Dia bergerak ke pantai. Begitu. So, kenapa yang berlaku? Sebabnya, pada waktu siang, matahari memanaskan darat lebih cepat. Jadi, darat jadi panas dulu. Berbanding dengan laut yang bentuk cair. Jadi, sebab bila panas, haba di sini naik ke atas. So, tekanan di sebelah sini rendah. Haba di sini, tekanannya tinggi, maka dia akan bergerak ke darat. Jadi, sebab itu kita akan rasa angin. Jadi udara panas itu mengembang menjadi kurang tumpat lalu naik ke atas, dan udara sejuk yang lebih tumpat meniup dari laut untuk menggantikan udara panas di darat. Jadi dia buat satu circulation. Jadi perkara yang sama juga berlaku secara sebaliknya, iaitu pada bayu darat. Bayu darat, okey, nama lagi bayu darat. So maknanya angin daripada darat ke laut. Jadi sebab itu pada waktu malam especially kita dapati pada darat jadi sejuk dulu berbanding dengan di lautan. Okey, oleh kerana gitu kan, pada waktu malam darat menjadi sejuk lebih cepat daripada laut. Jadi udara panas di laut mengembang menjadi kurang tumpat. Jadi di sini naik dulu. Bila naik dulu daripada darat akan pergi ke sini. Jadi dia akan membuat satu pusingan. Jadi sebab itu daripada darat terus ke laut. Jadi sebab itu pada waktu malam jarang kita akan rasa angin yang kuat gitu ya. Okey, kaedahnya yang atas tadi bayu darat ataupun bayu laut, kedua-duanya menggunakan prinsip perolakan. Okey, bagaimana dengan pengudaran dalam rumah? Ini penting kan. Kita dapati bahawa di rumah dia design, dia buat bentuk supaya ada lubang di bahagian atas ni. Begitu. Dan ada lubang melalui tingkap. Okey, ini juga menggunakan prinsip perolakan. Jadi udara panas yang kurang tumpat mengalir keluar. Jadi sebab itu dalam rumah bahagian atas ni memang panas bahagian atas memang panas. Jadi dia perlu dialihkan keluar. Jadi sebab itu perlunya lubang. Ada lubang di sini. Jadi kalau kata tak ada lubang, itu yang rumah tu panas. Udara sejuk yang lebih tumpat mengalir masuk. Jadi sejuk tu di luar. Jadi dia akan masuk. Dia akan masuk. Okey, bagaimana dengan bumi? Yes, bumi pun sama. Menggunakan prinsip sinaran, sebab daripada matahari yang jauh di kawasan yang kita anggap vacuum lah iaitu dia akan selepas yang tidak ada udara, dan dia akan bergerak terus memanaskan bumi Okey, baik. Okey, mari kita lihat konduktor haba dan penebat. Okey, jadi dalam dunia ni Allah SWT jadikan penuh dengan keseimbangan penuh dengan keseimbangan. Jadi ada panas, ada sejuk, dan ada konduktor, maksudnya pengalih haba yang baik, dan ada penebat haba yang baik. Dia sangat penting sangat penting. Okey, mari kita lihat. Okey, konduktor haba. Konduktor haba ialah bahan yang mengalihkan haba. Okey, ini definisi. Penebat ialah bahan yang boleh menghalang. Nampak tu? Dia menghalang. Maksudnya dia bukan mengalirkan haba. Pengaliran haba. Okey, contoh lagi yang konduktor haba, kebanyakan ialah logam-logam. Logam-logam. Manakala penebat kebanyakan adalah bukan logam, seperti getah, plastik, gabus, kayu, paper, kertas dan sebagainya. Okey, nyatakan konduktor haba berdasarkan kegunaan dalam kehidupan seharian. Okey, mari kita lihat. Okey, untuk aluminium ia bentuk zinc itulah. Kan? Dia gunakan untuk apa? Membuat peralatan memasak. Jadi bayangkan kalau kata alat masak itu dia berbuat daripada kayu. Sudah pasti lambatlah makanan itu akan masak, sebab kayu dia penebat haba. Okey. Dan copper membuat paip dalam peti sejuk. Kerana copper dia adalah merupakan antara logam-logam yang sangat baik dia punya konduktor. Jadi dia dapat menyejukkan. Kalau kata panas, dia dapat memanaskan apa yang patut dibuat Okey, bagi C ialah mercury. Okey, mercury ni dia sangat penting maksudnya dia sangat
Mereka ni adalah yang special. Dia berbentuk cecair tetapi dia adalah logam. Bendali bendali. Tetapi ia logam. Digunakan dalam termometer untuk mengesan perubahan suhu. Bayangkan kalau termometer tu dia tak sensitif dengan suhu. Kan kalau nak ukur suhu demam badan kita mungkin lambat. Tapi dengan mercury yang berbentuk bendali tetapi bersifat logam, dia sangat sensitif dengan haba. Sebab itu dia akan menunjukkan suhu yang sebenar. Okey, jadi kita tengah penebat. Okey, penebat bagaimana pula? Penebat. Okey, penebat kita guna banyak lah kan. Contohnya polistrena, gentian kaca digunakan dalam membuat dinding kotak ais. Kotak ais. Kayu membuat peralatan dapur dan pemegang. Kan kita kuali kan pemegangnya kayu kan. Bayangkan kalau kuali itu pemegangnya besi. Susah kan kalau kita nak angkat dengan menggunakan tangan kita kan. Sarung kecuali kita lapik tangan dengan kain buruk ataupun glove sarung tangan. Okeylah. Jadi sarung tangan ketuha mengeluarkan dulang makanan yang panas dari ketuha kan ada oven yang panas kita masak panas kek. Jadi nak angkat setelah masak nak angkat keluar. So kita kena gunakan sarung tangan ketuha Okey, bahan yang berbeza sebagai penebat haba. Okey, ini adalah eksperimen eksperimen yang mana dimanipulasinya ialah jenis penebat. Kemudian bergerak malas kita akan melihat suhu akhirnya dan yang dimalahkan ialah jumlah isi padu air Jadi kalau kita lihat di sini ini P adalah kawalan, tidak ada apa-apa. Kita masukkan air dalam ni kemudian ada termometer dan yang ini kita balut dengan kertas. Yang ini kita balut dengan keranjang aluminium dan yang ini kita balut dengan kapas Jadi kita akan lihat yang mana akan mengekalkan haba yang lebih tinggi lebih lama kan. Okey, ini sebagai contoh So kalau kita lihat di sini pada peringkat awalnya suhu bagi kesemua tabung adalah sama iaitu 100 darjah Celsius iaitu kita menggunakan air panas Tetapi di akhir setelah 10 minit kita dapati suhu bagi setiap kelalang ini berbeza. Dan kalau kita lihat di sini P yang tidak ada apa-apa ni dia menunjukkan bacaan 80 darjah Celsius. Manakala kertas dia lebih tinggi sedikit, manakala keranjang aluminium lebih rendah. Dan yang paling tinggi adalah kapas Jadi kita dapati bahawa yang kapas ni dapat memerap ataupun memekung haba Jadi sebab itulah baju kapas itu digunakan dalam mereka-mereka yang duduk di negara yang ada 4 musim pada musim sejuk musim salji contohnya dalamnya baju tu ada kapas sebab dia dapat memegang, dia memegang suhu badan Okey, jadi berdasarkan pemerhatian susun bahan-bahan dalam peta alim mengikut urutan. Okey, yang paling baik penebat adalah kapas, kemudian diikuti dengan kertas, kemudian diikuti dengan keranjang aluminium Adakah hipotesis diterima? Yes. Okey, apakah kesimpulan yang dapat dibuat? Bahan-bahan yang berbeza mempunyai keupayaan yang berlainan untuk bertindak sebagai penebat haba jadi bahan-bahan yang berbeza okey, itu kesimpulan dia. Mempunyai keupayaan yang berlainan untuk bertindak sebagai penebat haba Okey, dalam yang seterusnya iaitu pengembangan dan pengecutan jirim. Okey, pengembangan pengecutan jirim yang kita pelajari sebelum ini, apabila dipanaskan jirim akan mengembang dan apabila disejukkan jirim akan mengecut. Contohnya begini. Kan, apabila kita panaskan berbola ni dia jadi besar kan? Jadi besar. Okey, sebab dia kembang. So bila kembang dia tak boleh nak tarik keluar daripada gelang ni. Begitu jadi selepas pemanasan berbola logam tidak boleh melalui gelang selepas menyejuk berbola logam boleh melalui. Jadi sebab apa? Sebab pepejal mengembang apabila dipanaskan dan mengecut apabila disejukkan. Okey, dalam cecair pun sama letakkan kelelengkung di dalam air panas dan catatkan pemerhatian. Okey, so kita akan dapati yang air berwarna ini dia naik ke atas dia akan naik lebih tinggi. Kan, sebab di luar ni lah air panas, so dia memanaskan ini air berwarna ini dan dia kembang, dia akan menolak ni naik ke atas Jadi aras air warna meningkat dalam air panas dan menurun apabila diletakkan cube ice di luar ini Sebab cecair mengembang apabila dipanaskan dan mengecut apabila disejukkan. Okey, bagi aktiviti gas pun sama kita letakkan belon pada mulut kelelengkung ini kita dapati air berwarna ini dipanaskan, maka saiz belon akan membesar dan mengecil dalam cube ais Udara dalam belon mengembang apabila dipanaskan dan mengecut apabila disejukkan. Okey, jadi ini kita dah bincanglah sebelum-sebelum ni kan. Okey. Jadi berikan penerangan tentang aktiviti. Okey, jadi anda boleh baca di sini Apabila dipanaskan, zarah-zarah menyerap haba dan bergetar dengan lebih cepat.
Ya, jarak di antara zarah-zarah bertambah menyebabkan saiz pepejal turut bertambah. Jadi pepejal mengembang. Jadi pepejal itu sendiri yang mengembang. Zarah-zarah tidak mengembang. Boleh ya. Contohnya gini lah. Katakan ini bola besi. So di dalam ini ada apa? Ada zarah-zarah, betul? So zarah ni banyak ni. Ya, banyaklah. Okey, katakanlah cikgu buat gini ya. Okey, jadi saiz zarah ni sama. Cuma dia bergetar, dia berlanggar di antara satu sama lain dan akhir berlanggar dengan dinding, maka dinding ini yang menjadi besar sebenarnya. Gitu. Sebab dia menolak, dia tolak, dia tendang lah kan. Tapi saiz zarah sama zarah dia tidak berubah saiz. Yang mengembangnya ialah yang di luar ni. Kan? Okey, apakah yang berlaku kepada udara dalam kelalang apabila kelalang dimasukkan? Okey, udara dalam kelalang dipanaskan dan mengembang. Okey, ingat bila dipanas dia kembang. Sejuk dia kecut. Ya, panas. Kembang. Sejuk. Kecut. PKG. SKT. Okay. PKG SKT. Mudah nak ingat Okey, aplikasi pengembangan dan pengujutan dalam kehidupan seharian kita melihat apabila ia dipanaskan kita dapati bahawa kuprum dan besi dia melakukan proses pengembangan yang berbeza. Jalur kuprum mengembang lebih cepat lebih daripada jalur besi kuprum. Jadi sebab itu dia akan apa dia mengembang maka dia menolak besi ni ke bawah Jadi sebab itu dia bengkok. Dalam imba pula yang mengembang ialah kuprum jalur kuprum menjadi lebih daripada jalur imba. Maknanya dikembang dia akan tolak ke atas Okey, kemudian apa? Ini dalam termometer termometer. Okey, dalam termometer ada raksa mercury. So dia akan mengembang. Okey, kemudian penggera kebakaran. Ini prinsip-prinsip yang kita guna dalam kehidupan seharian. Apabila dua kuprum ni, jalur kuprum ni dia lebih mengembang maka dia akan bengkok Dia bengkok dan sentuh kepada besi ni, maka loceng ini akan bergetar. Jadi berbunyilah. Okey, kemudian ruangan yang menyambung rel pada landasan. Ni kita dah bincang sebelum ni ada gap di sini So dia mengelakkan daripada landasan itu menjadi bengkok. Kita tahu bahawa bila landasan bengkok, mana boleh kereta api lalu dan boleh menyebabkan kemalangan Okey, kemudian penggolek di jabatan keluli. Kita dapati pada waktu siang jabatan menjadi panas, jadi ada berbola di bawah ni. So dia akan mengembang. Dia menolak lah. Kalau tidak jabatan akan runtuh Okey, jadi ini adalah fenomena yang berlaku. Anda kata anda sukar untuk membuka penutup botol, jadi anda perlu rendamkan penutup botol yang perlu rendam dalam air panas. Jadi penutup tu yang akan kembang Okey, dan kita boleh buka. Kemudian Encik Lim pula apa ni? Terbijak sebiji bola pingpong. Okey, kemik bola pingpong. Jadi kita hanya rendam dia dalam air panas. Jadi dia akan mengembang dan dia akan menolak dinding bola pingpong tu menjadi lebih menjadi kenyal lah. Menjadi seperti biasa. Okey dah. Okey, jadi penyerapan dan pembebasan haba yang kita lihat dalam buku teks Okey, dalam buku teks berguna prinsip pengembangan dan pengujutan jiri. Okey, ini dah bincang Okey, hubung kait. Jadi penyerapan dan pembebasan. Okey. Pernahkah anda terfikir sebab apa tangki minyak dicat dengan warna cerah? Kan? Kita tahu dalam tangki minyak ni ada bahan api yang boleh meletup, boleh terbakar. Jadi dia tak boleh panas. Okey, jadi sebab itu dia cat dengan warna putih ataupun warna berkilat supaya haba matahari dia akan terpantul. Dia terpantul, dia tak menyerap masuk ke dalam tangki dan boleh menyebabkan kebakaran Okey, kemudian apa lagi? Okey, konsep haba dalam kehidupan seharian Okey, jadi apabila suatu objek menyerap haba, suhunya meningkat. Okey, manakala apabila suatu objek membebaskan haba, suhunya menurun. Permukaan yang gelap dan kusam. Gelap dan kusam merupakan penyerap dan pembebas haba yang lebih baik daripada permukaan yang cerah dan berkilat Jadi konsep bangunan hijau ialah idea yang digunakan untuk mengurangkan kesan terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia akibat kepesatan pembangunan Jadi ciri-cirinya mempunyai kecekapan tenaga yang tinggi melalui penggunaan tenaga solar, mempunyai sistem pengaliran dan pengaliran air, pencairan udara dan pencahayaan yang baik,
dan penggunaan bahan-bahan kita semula. Jadi ini adalah konsep bangunan hijau. Okey, pembebasan. Okey, jadi anda mungkin boleh rujuk QR code ini dan anda boleh lihat detail berkenaan konsep pembangunan ini, bangunan hijau. Jadi antara tugasan yang anda boleh buat ialah reka bentuk sebuah rumah kediaman hijau di mana penggunaan tenaga dapat dikurangkan bagi menyejukkan rumah dan sebaliknya. Anda boleh membuat reka bentuk dalam inovasi dan konteks tempatan dan global. Jadi anda boleh bina lah. Okey, baik. Okey, jadi cikgu rasa itu sahaja. Dan kita lihat dalam SPS apa lagi yang tertinggal. Dalam buku SPS penyerapan kita tahu objek yang gelap dan kusam menyerap dan membebaskan haba yang lebih baik daripada yang putih dan berkilat. Okey, kemudian ini eksperimen yang dibuat lah. Okey, yang ini dicat dengan cat aluminium. Yang ini dengan cat hitam. Sama lah macam sekarang cikgu pakai baju warna hitam kan. Jadi bila pakai baju warna hitam, anda mesti nak tahu kan, mai saya ceritakan. So bila pakai baju hitam ni dia cepat rasa panas, tapi dalam masa yang sama dia cepat rasa sejuk. Begitu. Okey, jadi ini antara keputusan lah Jadi kalau gelap dan kusam, suhu awal pada kedua-duanya sama, 30-30. Tapi yang pakai baju ataupun yang cat gelap tadi, suhunya meningkat hingga 50. Manakala putih dia setakat 40 saja. Jadi kenaikan suhu ialah 20 dan yang ini naik juga tapi dia sedikit lah kan. Okey, jadi kesimpulan pembeli ubah yang pembebas haba yang baik yang dimanipulasi ialah jenis permukaan. Yang bergerak balas ialah penurunan suhu dan yang dimalakan ialah isi padu gas air yang panas Okey, jadi ini dia antara keputusannya. Kita dapati bahawa pada suhu yang panas dia akan turun, bagi yang gelap dia turun sehingga 70. Manakala yang putih dia 80, maksudnya penurunan sebanyak 20. Jadi nak kata baju gelap ni bagus sebenarnya. Walaupun dia menyerap lebih cepat tapi dia membebaskan dengan cepat. Jadi apakah objek yang menyerap dan membebaskan haba yang baik, iaitu objek yang gelap dan kusam. Apakah cara pengalihan haba yang berlaku dalam eksperimen ini, iaitu secara sinaran. Kemudian apakah fungsi kasa dawai sebagai sumber haba, dan apakah pengaliran haba yang dicegahkan melalui blok kayu dan penutup getah, iaitu mediumnya ialah kondaksi dan juga peralakan. Mengapakah permukaan luar peralatan terpaksa memasak berwarna hitam supaya dia dapat menyerap haba dengan baik dan makanan lebih cepat masak. Jadi apakah hipotesis diterima? Yes, dia diterima. Apakah kesimpulan? Kesimpulannya gelap dan kusam adalah menyerap dan membebas haba dengan baik lebih daripada objek yang putih dan berkilat. Okey, jadi saya rasa itu saja. Mudahnya bagian ini menceritakan tentang penyerapan dan pembebasan haba yang mana terkesan dengan keadaan permukaan itu. Jadi dalam hal ini permukaan yang kita fokuskan ialah permukaan yang berwarna apa. Jadi yang berwarna gelap dia lebih menyerap cepat dan membebas cepat. Manakala yang putih yang cerah sinaran dia boleh memantulkan, tetapi dia juga melambatkan proses kehilangan haba iaitu pembebasan haba. Okey, jadi dengan itu cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita berjumpa pada bab yang berikutnya nanti.